naik dengan menganiaya akan jatuh dianiaya. Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli mengambil peribahasa Inggeris, kenaik dengan cara menganiaya akan jatuh dengan dianiaya. Rafizi berkata demikian dalam ceramah Ayuh Malaysia di Indra Mahkota baru-baru ini. Beliau merujuk kepada apa yang berlaku kepada Pakatan Harapan yang dijatuhkan menerusi pengkhianatan ahlinya sendiri. Rafizi melihat pengkhianatan bekas ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah, terhadap mandat rakyat menyebabkan keadaan negara semakin parah. Saya sebut soal Saifuddin Abdullah kerana watak-watak macam inilah yang menyebabkan negara kita makin parah sejak 2018. Walaupun rakyat semua dah buat keputusan yang betul, kita nak tukar kerajaan, supaya bila kita tukar kerajaan, kita ada permulaan yang baru. Supaya kita boleh ubah balik segala masalah yang ada, supaya kita boleh selesaikan masalah-masalah yang UMNO dah tinggalkan 60 tahun ini, dengan pendekatan baru, dengan iltizam baru, dengan pendekatan yang lebih mementingkan rakyat berbanding dengan cara UMNO Barisan Nasional. Beliau juga menyelar tindakan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hari Awang sebagai satu penganiayaan. Mahyadin menganiaya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sepatutnya mengganti Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kata Rafizi, walaupun Mahyadin merasa hebat kerana berjaya menjadi Perdana Menteri ke-8, namun kegembiraan itu tidak berpanjangan apabila beliau dianiaya pula oleh pihak yang diangkatnya sebagai rakan untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan. Kononnya Mahyadin dijatuhkan kerana kegagalannya menguruskan ekonomi negara yang semakin merudum walaupun telah melantik tokoh bank Tunku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz sebagai Menteri Keuangan. Dalam hubungan ini, tindakan Datuk Seri Ismail Sabri itu juga merupakan satu penganiayaan kepada pihak yang telah memberinya jawatan di dalam kerajaan tebuk atap 1.0. Ismail Sabri mendirikan kabinetnya di atas keruntuhan kabinet Mahyadin. Malangnya, beliau mengitar semula hampir semua menteri yang dahulu berada di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana apa? Kerana jawatan-jawatan itu sebagai tukaran di atas sokongan kepada beliau untuk menjadi Perdana Menteri ke-9. Akibatnya, segala kebobrokan Kabinet Mahyadin berpindah ke Kabinet Ismail Sabri walaupun beliau cuba menjenamakannya sebagai keluarga Malaysia. Rafizi mengejek Kabinet tersebut sebagai Kabinet anak beranak keluarga 69. Beliau berkata mereka iaitu Wakil Rakyat UMNO Bersatu PAS hanya mahu menjadi menteri tetapi tidak berminat untuk membantu rakyat jelata. Natijah daripada perbuatan Ismail Sabri itu, Mahyadin mendapat malu kerana hanya dapat bertahan sebagai Perdana Menteri selama kira-kira 17 bulan 3 minggu. Jauh lebih buruk berbanding Perdana Menteri ke-7 iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad 21 bulan 2 minggu. Namun nasib yang sama diterima oleh Ismail Sabri yang hanya mampu bertahan selama 13 bulan 2 minggu. Beliau terpaksa akur kepada tekanan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk membubarkan Parlimen dengan segera kerana takut bakal menjadi banduan. Apa salahnya menunggu sehingga habis penggal? Hanya 5 bulan lagi sehingga Mei tahun 2023. Soal Rafizi, kerajaan selepas langkah Sheraton pada Februari 2020 tidak stabil dan akan terus berada dalam keadaan yang sama jika UMNO BN menang beberapa kerusi dan kembali bergabung dengan Bersatu, PAS dan beberapa parti kecil di Sabah. Dalam satu kenyataan berasingan ketika ceramah di Parlimen Sungai Besar Selangor, Rafizi mendedahkan bahawa dalam kajiannya, fenomena hari ini hampir sama seperti tinjauan yang dibuat dalam sebulan terakhir sebelum pilihan raya umum ke-14 lalu. Keadaan yang ada sekarang mirip 2018. Kenapa saya kata mereka boleh berangan sahaja dan perkara itu takkan berlaku? Sebabnya sebahagian besar pengundi apabila ditanya kajian sokongan adakah anda berpuas hati dengan ekonomi sekarang, harga barang, gaji, peluang pekerjaan. Keadaannya lebih teruk daripada sentimen rakyat berbanding 2018. Dulu bila kita tanya, adakah kamu berpuas hati? 60% kata tak puas hati. Tanya, adakah puas hati prestasi Kerajaan Persekutuan? 50% puas hati. Sekarang ditanya bagaimana ekonomi harian kamu? 78% rakyat kata mereka tak puas hati.
Prestasi Kerajaan Persekutuan, 63% rakyat tak puas hati, tegasnya. Kata Rafizi, tak ada bukti UMNO BN boleh menang dan membentuk kerajaan yang dominan. Malah kata Rafizi, angka ketidakpuashati rakyat itu akibat keadaan kehidupan yang lebih teruk daripada 4 tahun lalu. Isunya ialah keadaan tak berubah, malah makin teruk. Kalau tanya kalangan pengundi muda 18 hingga 24 tahun, soalan paling penting, adakah puas hati keadaan ekonomi sekarang? Adakah tahun depan keadaan lebih baik dari tahun ini? Kalau rakyat biasa menjawab tak puas hati, yang muda angkanya lebih tinggi, sekitar 84% jelasnya. Berdasarkan kajiannya dan pengalaman pada pilihan raya umum lepas, apabila rakyat tak puas hati, maka rekod tersebut boleh berulang. Pengundi akan buang undi protes terhadap kerajaan sedia ada, ujarnya. Justru beliau menyeru pendukung Pakatan Harapan bekerja kuat untuk mengeluarkan pengundi muda dan meyakinkan mereka bahawa peluang melakukan perubahan kali ini terbuka luas dan ia akan menentukan nasib mereka untuk 5 tahun akan datang. Demikian sejarah jelek negara yang dilakar oleh pemimpin negara sejak tahun 2020. Politik dendam dan kebencian mewarnai senario perebutan kuasa dalam negara ini. Maka rakyat kena menjadi pengundi yang bijak jika mahu kerajaan yang stabil dan tidak bertukar setiap setahun setengah. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.